Hajjaj ni dia ni orang jahat. Dia bunuh ramai ulama. Dia bunuh Sa'id bin Jubair dan sebagainya. Tapi dia orang sayang Al-Quran. Dia cintakan Al-Quran. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia pernah kata, Hajjaj aduwullah, musuh Allah. Aku tak pernah rasa ada hasad kepada Hajjaj, melainkan 3 benda yang aku rasa dia ni macam 3 benda ni aku rasa sedikit dia bagus. Baik. Resam Osmani yang sampai kat kita ni, asalnya zaman Osman, dia tulisan dia tak ada baris dan tak ada titik. Baris tak ada, titik tak ada. Tapi orang Quraisy dan orang Arab, mereka pandai baca, mereka tahulah. Sampailah lepas zaman Ali, ketika itu orang lemah ilmu bahasa. Ilmu nahu dia down sikit. Nahu ni maksudnya nak tahu baris hujung tu apa. Kita kata, contohnya kita kata qatala hikamun Salman. Hikam bunuh Salman. Contoh. Tak boleh, Hikam dia tak bunuh orang, dia maki orang je. Sabba hikamun Salman. Hikam maki Salman. Kalau kita tukar baris, sabba hikaman Salmanu. Salman pula yang maki Hikam. Sekarang aku punya turn pula maki hang. Bahasa Arab, baris hujung tu bagi kesan. Tapi zaman tu tak perlu. Sebab semua orang baca boleh faham. Sampailah selepas zaman sahabat, masuk zaman tabi'in, orang mula buat silap. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Sesungguhnya Allah berlepas diri daripada orang musyrik. Allah berlepas daripada orang musyrik. Demikian juga Rasulnya. Ayat yang betul yang macam itulah. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Allah berlepas, tak ada kena-mengena dengan musyrik. Demikian juga dengan Rasul. Ketika tu satu orang ulama, dia dengar orang baca Al-Quran, orang biasa baca, dia baca innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Sesungguhnya Allah berlepas, tak ada kena-mengena dengan musyrik dan juga Rasulnya. Sekarang ni Rasul geng baik ke geng jahat? Masuk geng jahat ikut bacaan ni? Salah. Patutnya Allah dengan Rasul tak ada kena-mengena dengan musyrik. Rasul tu mesti baris dhammah wa rasuluhu. Satu orang yang tak reti ilmu nahu, dia pergi baca wa rasulihi. Allah berlepas daripada musyrik dan Rasul dia sekali. Salah baca. Maka ketika itu satu orang ulama yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, dia kata ni tak boleh jadi. Dia pergi jumpa khalifah ketika tu. Dia kata kat khalifah, hantar satu orang yang paling pandai tulis. Mai duduk kat depan aku. Aku baca, hang tulis. Dia pesan kat orang tu, kalau aku baca, mulut aku terbuka, hang tak titik ke atas. Kalau aku baca, mulut tertutup, hang letak titik di bawah. Di depan. Kalau aku baca ke bawah, hang tak titik di bawah. Zalikal kitabu. Kalau aku kata bu, hang letak titik sebelah ba tu. Kalau aku kata ba, hang letak titik ke atas ba. Kalau aku kata B, hang letak titik dekat bawah bar tu. Nampak tak? Dia baca, orang tu tulis. Zalika, kaf, pak, titik ke atas. Al-kitabu, titik ke depan. La, titik ke atas. Raiba, ke atas. Fihi, macam tu. Letak titik. Itu tanda asal. Maka, di situ berlaku. Lepas tu, mai zaman Hajjaj. Hajjaj ni, panjang dah pula ni. Hajjaj ni dia ni orang jahat. Dia bunuh ramai ulama. Dia bunuh Sa'id bin Jubair dan sebagainya. Tapi dia orang sayang Al-Quran. Dia cintakan Al-Quran. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia pernah kata, Hajjaj aduwullah, musuh Allah. Aku tak pernah rasa ada hasad kepada Hajjaj, melainkan 3 benda yang aku rasa dia ni macam 3 benda ni aku rasa sedikit dia bagus. Apa benda tu? Pertama sekali, innahu yuhibbul Quran. Hajjaj cintakan Al-Quran. Yang kedua, Hajjaj
dia memuliakan orang yang baca Al-Quran dan hafal Al-Quran. Dia bagi kat mereka, dia permudahkan urusan mereka, dia angkat kedudukan mereka. Yang ketiga, kata Umar bin Abdul Aziz, sebelum Hajjaj mati, dia ucapkan, Allahumma ghafirli, fa inna haula dhannu annaka la taf'al. Ya Allah, ampunkan aku, meskipun orang ramai menganggap engkau tidak akan mengampunkan aku. Saya bukan nak kata Hajjaj baik, dia memang jahat, dia buat banyak kesalahan. Umar bin Abdul Aziz pun kata dia aduwullah, musuh Allah. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, yang ni tiga dia baik. Dia jaga Al-Quran, dia muliakan orang yang jaga Al-Quran, dan dia nak mati dia kata Allahumma ghafirli fa innahum dhannu annaka la taf'al. Ya Allah, ampunkan aku meskipun mereka semua menyangka engkau takkan ampunkan aku. Baik, itu cerita pasal Hajjaj. Zaman Hajjaj, ketika itu dikembangkan lagi, ada baris yang elok-elok, ada titik dalam Al-Quran. Akhirnya sampailah kepada kita. Baik, sikit saya nak sambung. Ini tricky sikit cerita ni. Setelah sampai kepada kita, ni Resam Osmani ni sampailah. Nak baca Resam Osmani ada lebih kurang 20 cara. Lebih lagi. Tapi dibaca dengan 20 cara baca yang berbeza. Sekarang 6 huruf tu dah hilang dah. 6 huruf dah hilang, tinggal 1 huruf sahaja. Huruf Quraisy, bahasa Quraisy. Nak baca bahasa Quraisy yang ditulis dengan bahasa Quraisy, cara baca berbeza. Sebutan tu berbeza. Dia ada kesan daripada bahasa-bahasa lain pula juga. Setengah orang dia baca alaihum. Kalau mai alai, lepas tu hamim dibaca hum. Setengah kampung Arab pula tak. Alai, lepas alai mesti him. Kampung Arab lain pula dia baca tak boleh. Lidah dia susah nak tutup, dia kena buka. Lidah dia berat sikit nak tutup. Alaihimu. Macam kita lah, tulis sama. Ain, lam, ya, ha, mim. Satu orang baca alaihum. Satu orang baca lagi alaihim. Satu orang baca lagi alaihimu. Eja sama, baca sama, sebut lain. Maka dengan itulah datang kepada kita qiraat. Semua qiraat yang sampai kepada kita, ada 10 qiraat. Semua qiraat itu ada riwayat-riwayat dia. Dia sampai kepada kita, semuanya bertepatan dengan mushaf ataupun Resam Osmani. Cara baca berbeza. Hajjaj, dia orang Quraisy. Dia sayangkan bahasa Quraisy. Okey, dia sayang bahasa Quraisy. Apa dia buat? Lepas dia buat baris ni semua, dia dah buat baris, dia paksa orang mesti baca mengikut lenggok bahasa Quraisy. Part ni penting sikit, tuan kena bagi perhatian. Mesti baca mengikut lenggok bahasa Quraisy, macam kami baca. Dia pesan kat semua orang macam tu. Baris dah ada, titik dah ada. Tapi bila dia paksa orang, kita bila dipaksa, kadang-kadang kita saja nak buat benda yang selain daripada dipaksa tu. Hang paksa aku buat cara lain. Manusia macam tu. Pergi ke Kufah, antara qari yang hebat di Kufah ni A'mash. Hadis dia tak berapa kuat, tapi baca Quran dia hebat. Orang kata Hajjaj keluarkan arahan, baca mengikut sebutan kami orang Quraisy. A'mash kata aku baca ikut Ibnu Mas'ud, suka hati aku. Dia tak ikut. Akhirnya, walaupun Hajjaj tekan dan paksa orang baca mengikut bacaan Quraisy, Quraisy ni maksudnya yang Nabi baca lah, bacaan bahasa Nabi. Dalam beberapa bab yang tersebar bukan bahasa Quraisy. Ini orang kata ketentuan Allah lah. Ramai orang pada hari inilah, hampir majoriti orang Islam di dunia Islam, mereka baca mengikut Hafs daripada Asim. Yang kita baca sekarang ni, Hafs daripada Asim. Baik. Apakah begitu bacaan Nabi? Ada sebahagian tempat yang Nabi tak baca macam tu. Tak baca macam kita baca ni. Contohnya di mana? Di Hamzah. Huruf Hamzah. Ini Imam Malik pun tekankan juga. Imam Malik kata, mesti ikut bacaan Quraisy. Hajjaj paksa orang ikut bacaan Quraisy. Bacaan Quraisy macam mana? Hamzah tak ada yang bunyi qata', semua wasal. Tak ada hamzah yang ditahqiq, yang ditekankan.
khalaqas samawati wal ard. Kita baca macam tu kan? Innallaha khalaqas samawati wal ard. Quraisy baca macam mana? Innallaha khalaqas samawati wal ard. Innallaha khalaqas samawati wal ard. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kita baca itu kan? La ta'khudhuhu sinatun. Asal Quraisy baca macam mana? La ta'khudhuhu sinatun. La ta'khudhuhu sinatun. Qul a'udzu birabbin nas. Asal bahasa Quraisy, Qul a'udzu birabbin nas. Innal mu'minina wal mu'minat. Quraisy baca? Innal mu'minina wal mu'minat. Imam Malik kata, aku nak orang baca macam ni. Tetapi ditakdirkan Allah, yang tersebar sampai sekarang ni, yang paling tersebar adalah bacaan Hafs. Hafs daripada Asim. Bukan di tempat tu, di tempat Hamzah tu dia tak ikut bacaan Quraisy. Tapi ini termasuk yang Nabi perakui, yang Nabi benarkan. Sama ada Hamzah tu ditahqiq, ditekankan, ataupun tak ditekankan, kedua-dua Nabi benarkan. Tapi bacaan Nabi sendiri, Hajjaj paksa orang pakai bacaan tu. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan yang tersebar di dunia Islam dalam bab Hamzah lah, bukan bacaan Quraisy. Jadi demikianlah tersebar, qiraat ni semua tersebar sampai kepada kita pada hari ini. Orang semua baca mushaf Hafs daripada Asim yang begini. Masih ada ramai orang yang belajar ilmu qiraat, mereka baca dengan cara-cara bacaan yang sedikit berbeza, tetapi yang diamalkan di semua negara Islam macam baris yang duduk dalam mushaf ni lah. Asalnya Arab sebahagian mereka, lidah mereka tak boleh nak perbetul dah. Yang tu cara dia sebut huruf. Al-Quran raikan dia. Contoh kan, satu tempat dekat Imalah. Imalah ni dia antara fathah dengan kasrah. Dia duduk tengah. Baris atas pun bukan, bawah pun bukan, di tengah. Kan kita baca Bismillah majreha wa mursaha. Majreha, bukan majra, majra baris atas. Bukan. Bukan majri, bukan bawah. Dia duduk kat mana? Tengah. Bismillahi majreha wa mursaha. Baik, ada sebahagian Arab yang dia memang kena sebut macam tu. Dia tak boleh sebut cara lain. Alif, lam, ba, ha, ya maksurah. Ya tak ada titik. Orang baca, kita kata wadduha. Alif, waw, alif, lam, da, ha, ya tak ada titik. Sebahagian Arab baca wadduha. Dia tak boleh sebut atas. Lidah dia memang tak boleh. Nabi perakui kesemuanya. Wadduha pun boleh, wadduha pun boleh. Jadi asalnya untuk meraihkan Arab yang berbeza-beza. Tapi akhirnya dia dikembangkan, dia menjadi satu ilmu yang sangat cantik, iaitu ilmu qiraat. Ilmu qiraat, sahabat Nabi tak kuasai semua qiraat. Semua orang baca satu cara je. Tapi akhirnya orang kumpul, orang belajar, jadikan dia disiplin. Ada pakar-pakar yang dia kuasai ke semua cabang bahasa Arab yang berbeza ni.